Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. 56. Baik. Allah cerita, ya, Allah beritahu orang yang beriman tu macam mana. Yang pertama, dia kena mengkufurkan Taghut. Taghut dah terang dulu kan. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah, tu Taghut lah. Ya? Pertama sekali, meninggalkan Taghut, mengkufuri Taghut, mengingkari Taghut. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita yakin, kita membenarkan, kita memperakui satu-satunya Tuhan bagi kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama sekali, mestilah beriman dengan Allah. Yang kedua, mestilah beriman dengan Rasul-Rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Surah An-Nisa ayat 150-151. Sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul-Rasulnya dan hendak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan berkata kami mahu beriman kepada sebahagian daripada Rasul-Rasul itu dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain, dan hendaklah mengambil jalan di antara itu, maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Baik. Ya, Al-Quran ini terangkan mesti beriman dengan Rasul, semua Rasul. Semua Rasul, bukan pilih-pilih. Ya. Ada kaum golongan umat Nabi yang terdahulu, dia beriman setakat Nabi dia je. Yang lepas itu dia tak mau percaya. Orang Yahudi misalnya, agama Yahudi, dia menolak keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah dia dikira beriman sekalipun dia bertauhid? Tauhid itu mana dia percaya kepada Allah Tuhan yang satu. Sekalipun dia percaya Allah itu satu, tetapi disebabkan dia menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi Isa alaihi salam, maka dia dikira sebagai tidak beriman. Ya, okey. Baik, begitu juga dengan orang-orang beragama Nasrani, Kristian. Di antara kesesatan mereka apa dia? Menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadum min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Riwayat Muslim. Maksudnya, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan risalahku, yakni kerasulanku, kemudian dia mati sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya, melainkan menjadilah ia dari ahli neraka. Mana memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, sebagai rasul untuk akhir zaman, sebagai rasul untuk sekalian alam, itu merupakan salah satu daripada rukun iman. Kalau menolak
atau mengadakan yang lain selain Rasul, yang terakhir selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terkeluarlah dia daripada iman. Ramai kan orang mengaku jadi nabi, orang mengaku jadi rasul selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi dah sebut Nabi dah sebut dia rasul yang terakhir, khatamun nabiyyin, khatamun nabiyyin, penutup pada segala nabi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mestilah beriman kepada malaikat. Pelik juga kita belajar di sekolah. Macam mana? Yang kedua, beriman kepada malaikat. Betul tak betul? Betul ya? Tiba-tiba ni buku ni dia kata macam ni. Okay. Dia macam ni Beriman kepada yang kita mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita mengucap je dua kalimah syahadat, kemudian akan diikuti oleh kepercayaan yang lain. Sebab kita dah patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Jadi yang cerita tentang malaikat, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang qada dan qadar, yang bawa Al-Quran tu siapa? Yang menurunkannya Allah, yang bawanya Nabi, yang bawanya ialah Nabi. Faham tak? Jadi kalau kita tak percaya kepada Rasul, bagaimana boleh kita percaya kepada perkara-perkara gaib seperti malaikat ni? Sebab perkhabaran mengenai malaikat, mengenai kitab, mengenai hari kiamat ni, siapa yang bawa? Para Rasul. Okey, jadi maknanya tidaklah maknanya dia menyesatkan, dia nak terangkan beriman kepada Allah dan Rasul itu benda yang penting, kerana dengan beriman kepada Allah dan Rasul itu membawa kita beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Kalau kita tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, bagaimana mungkin kita boleh beriman dengan rukun-rukun iman yang lain? Okay, baik. Yang ketiga, mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi. Maksudnya demikian pula orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Itu antara sifat orang beriman, ciri-ciri orang beriman. Dia kena beriman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat ni makhluk Allah, bukan sama dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Baik, kita nak ambil sini, Allah namakan dua malaikat, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Baik. Orang Yahudi dia tak mau beriman dengan Jibril. Mereka menolak malaikat Jibril. Tapi mereka terima malaikat Mikail. Kenapa? Kata mereka Jibril ni dia datang bawa bencana. Dia bawa seksa. Sementara Mikail pula bawa rahmat, bawa hidupnya tumbuh-tumbuhan, bawa hujan. Jadi mereka kata mereka dengan Mikail mereka terima, Jibril mereka tak terima. Maka orang yang seperti itu ditolak iman mereka. Tak boleh kita beriman dengan sebahagian daripada malaikat. Okey, yang seterusnya, mestilah beriman dengan kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan juga kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Okay.
Bukan sahaja kita perlu beriman, kita perlu yakin dengan Al-Quran, kita juga perlu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menurunkan kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Bila kita sebut kitab ni, dia ada 104 kitab. Rujuk oleh pelajaran sekolah menengah, sekolah rendah tu. Ada 104 kitab. 4 buah dinamakan kitab, 100 dinamakan suhuf. 100 dinamakan suhuf. Suhuf ni di dalam dia mengandungi peraturan-peraturan dasar. Sementara kitab ni dia detail. Dia detail. 4 kitab tu apa dia? Yang pertama yang diturunkan, yang dinamakan kitab ni Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat, pada Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya ada terkandung hukum-hukum, kan, 10 commandment, 10 perintah, kemudian yang keduanya kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, juga untuk disampaikan kepada siapa? Sama seperti Taurat, untuk disampaikan kepada Bani Israel. Yang ketiganya kitab Injil, turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, juga untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan yang selain daripada itu. Untuk Bani Israel. Dan yang keempatnya ialah Al-Quranul Karim. Baik, hari ini kita tolak kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kan? Kita tolak ni. Kenapa kita tolak? Hak tu hak salah. Yang itu yang telah diselewengkan, yang kita dah periksa kandungan dia bahawa telah menyeleweng. Walaupun kita tak periksa, ulama kita dah periksa, cendekiawan kita dah periksa, ini salah. Maka tu bukan Taurat, itu bukan Zabur, itu bukan Injil. Yang kita beriman kepadanya ialah yang memang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebutkan tadi. Yang ada hari ini yang telah ditokuk tambah dan dikurang-kurangkan. Banyak, carilah, tengoklah, rajin-rajinlah tengok YouTube bagaimana penambahan dalam Injil terutama sekali, penyelewengan yang berlaku dalam Taurat, pengubahan yang berlaku terhadap mazmur dalam Zabur tu. Okey. Baik. Tu nak kembalikan kita balik. Kenapa kita sekarang ni orang Islam tolak Injil, tolak Taurat, tolak Zabur? Kita tolak yang ditambah, yang dikurang. Okey? Yang asal diturunkan oleh Allah, itu kita yakin itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun hukum-hukum yang ada di dalamnya kita tidak lagi memakainya setelah turunnya Al-Quran, digantikan dengan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kalau ada persamaan, kita bukan kata itu hukum Injil, kita kata itu hukum Al-Quran. Kita tak kata itu hukum Taurat, itu hukum Al-Quran. Contohnya dalam perkara penghukuman terhadap penzina, antara Taurat dengan Al-Quran sama. Kita tak kata itu hukum Taurat, tapi kita kata itu hukum Al-Quran. Okey, baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Abdullah ibn Salam wa jama'atan min qaumihi ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna nu'minu bika wa kitabika wa Musa wat Taurat wa Uzair wa nakfuru bima siwahu minal kutubi war rusuli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal aminu billahi wa rasulihi Muhammadin wa bi kitabihil Quran wa bi kulli kitabin kana qablah. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Abdullah bin Salam ni dia bangsa Yahudi. Nama sebenarnya Husain bin Salam.
Apabila dia masuk Islam, maka dia ditukarkan namanya kepada Abdullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Dia asalnya Yahudi yang alim, yang selalu mengelak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau jumpa Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah tu dia mengelak. Dia tahu ni betul ni. Bila mengelak, dia tak mau terima lagi. Sehingga Rasulullah jumpa dengan dia, Rasulullah kata, berhenti sat. Lebih kurang gitulah. Kamu ni orang cerdik, kamu dengar sekejap cakap aku. Kamu nak terima, lepas tu tak mau terima, ikut suka kamu. Lebih kurang gitulah. Rasulullah bagi tahu dia. Rasulullah bercakap tentang wahyu tu, tentang kerasulan dia. Maka Abdullah bin Salam ni dah tahu sebelum daripada itu lagi. Maka ketika itu dapat hidayah kepada Allah, dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ni, dia cerita pada Nabi SAW, kalau ya Rasulullah, kalau kamu nak tahu perangai Yahudi, nanti kamu panggil nama, suruh tanya tentang aku akan menyuruh panggil orang Yahudi ni, tanya tentang aku. Okay? Maka Rasulullah panggillah sekumpulan Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam. Masa itu Husain bin Salam. Maka kata mereka, itulah sebaik-baik orang di kalangan kami. Sebaik-baik orang di kalangan kami. Tak ada orang dah lebih pada dia. Dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, itulah orang. Maka Abdullah bin Salam pun keluar. Dia kata, aku telah beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lala itu orang Yahudi kata, inilah seburuk-buruk orang daripada kalangan kami. Itu perangai Yahudi. Dipuji bukan main. Serta-merta bila kata beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terus memburukkan dia. Okey, baik, kita sambung. Kaumnya datang menghadap Rasulullah. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepadamu dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan Nabi Musa dan kitab Taurat dan juga Uzair, dan kami kufur terhadap yang lain dari kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran dan pada tiap-tiap kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Maka beriman ni pada kitab juga tidak boleh pilih memilih. Kita tak boleh nafikan bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi yang terdahulu yang membawa pengajaran-pengajaran, perintah-perintah dan peraturan. Kita kena terima bahawa sebelum Al-Quran, kita kena yakin Allah telah menurunkan kitab-kitab yang kita kenal namanya Taurat, Zabur, Injil. Kemudian disebutkan juga dengan suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa, ada sebut kan. Kemudian suhuf Nabi Syis, dan suhuf Nabi Idris, suhuf Nabi Idris ada 100. Okey, baik. Kita kena beriman bahawa Allah telah menurunkan dan di dalamnya mengandungi hukum-hukum dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, mestilah beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Surah Al-An'am ayat 29 hingga 30. Maksudnya, dan mereka berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan. Ini kata-kata orang kafir ni. Tak ada lagi kehidupan selepas ini. Hidup hanya sekali, tak betul itu. Dulu ada satu cerita orang putih, saya tak ingat. Orang ni dia mati, kemudian hidup balik. Asal dia baiklah, dia orang gereja lah. Bila dia hidup balik itu, dia jadi jahat sangat-sangat. Kerana antara kata dia ialah apa yang diceritakan oleh pada tak ada pun, tak betul pun. Dalam kubur tak ada apa pun. Maka dia jadi jahat. Mana dia tak mau, dia tak dia mereka nak cerita tu, tak ada kehidupan selepas kematian.
maka nak membenarkan kata-kata mereka bahawa dunia ni inilah yang terakhirnya. Okey. Baik. Jadi orang kafir dia kata begitu. Orang yang tak mau beriman ni, dia kata hidup hanya sekali dan tak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, berfirman Allah Ta'ala, bukankah kebangkitan ini benar? Tu kalau kita baca surah Yasin tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kita berhenti dalam tu kan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ni nak cerita tentang orang yang nak bangkit daripada kubur tu lah. Siapa dia hak bangkitkan kami daripada kubur ni? Daripada tidur kami, min marqadina, bab tidur kami. Kemudian barulah dia sendiri tu teringat, hadza ma wa'ada ar-rahman. Hak ni lah yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman tu. Itu kata ulama setengah tu kita berhenti kat situ. Kita taktah itu kan. Nak membezakan antara dua ni. Dua keadaan ni. Dia marah, kemudian dia tahu. Okey, dia terkejut, kemudian dia tahu. Okey, baik. Mereka menjawab, bahkan sungguh benar demi Tuhan kami. Betul. Okey. Berfirman Allah, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengkufurinya. Jadi yang ke berapa tadi? Yang kelima ialah mestilah kita percaya dengan hari akhirat, iaitu hari di mana alam ini musnah, kemudian akan dibangkitkan semula semua makhluk untuk menerima pembalasan masing-masing. Hatta kan lembu yang ada urusan mereka atas dunia ni, ketika atas dunia dulu seekor lembu yang bertanduk telah menanduk seekor lembu yang dogol, kata Rasulullah nanti mereka akan dibangkitkan. Lembu yang dogol atas dunia itu tadi akan diberi tanduk, dia akan menanduk lembu yang tanduk di dunia yang telah didogolkan dan selesaikan masalah mereka pada hari itu. Allah selesaikan urusan pada hari itu. Jadi kalau ada orang yang berlaku zalim kepada kita, tak dapat balas di dunia, punya geram, akhirat Allah akan beri kita membalasnya. Okay? Jangan kita rasa susah hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba'athani bil haqqi wa yu'minu bil maut wa yu'minu bil ba'th ba'da al maut wa yu'minu bil qadr. Seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman kepada sekurang-kurangnya 4 perkara. Ini bukan maknanya boleh kita percaya 4 saja, tak. Tidak. Ini cerita Rasulullah nak memperkuatkan, kena percaya pada ini, iaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang diperutuskan membawa kebenaran. Percayakan mati dan percayakan kebangkitan sesudah mati, serta percayakan qadar. Ini menunjukkan bahawa beriman kepada hari akhirat itu, dalam hadis ni antaranya beriman pada hari akhirat itu tanda seseorang itu beriman, diterima imannya. Baik. Yang seterusnya ialah mestilah beriman dengan qadar. Dekat ni kubur. Belok tu, boleh berhentilah. Mestilah beriman dengan qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu mengikut ukuran. Firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah Talaq ayat 2 hingga 3. Surah kita panggil surah apa ni? Ayat 1000 dinar. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Syahidnya di sini, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Beriman kepada takdir ni, kita kena yakin bahawa setiap yang berlaku pada diri makhluk itu telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Jatuhnya selai daun ke atas bumi, macam mana keadaan dia jatuh, tempat dia jatuh, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat kita, sakit kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuh kita daripada sakit juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nak buat jahat kepada kita, dia tidak akan mampu kalau tidak adanya keizinan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Mereka tak boleh nak buat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak payah buat apa-apa lah kalau macam tu. Tu salah. Semua yang tentu, miskin kaya Allah dah tentu. Sakit sembuh dah Allah dah tentu. Tak payah buat apa-apa lah. Salah dari segi imannya. Kerana kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita akan datang. Dan Allah juga menyuruh kita berusaha untuk mendapat sesuatu yang baik. Allah juga suruh berdoa. Mana Rasulullah sebut, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tak akan berubah sesuatu ketentuan Allah itu kecuali dengan doa. Minta pada Allah SWT, bagilah ketentuan yang baik. Tu kalau kita belajar qada dan qadar tu, kita jumpa satu namanya qada mubram, tak boleh berubah. Setiap makhluk mesti mati. Itu mubram, tak akan ubah dah. Tak ada orang kata aku boleh hidup selama-lamanya dengan aku makan pil itu pil ini, tak ada. Qada mubram, semua orang akan mati. Satu lagi qada muallaq, qada yang tergantung. Dengan apa ketentuan tu bergantung kepada usaha kita. Kita miskin, ada harapan untuk menjadi kaya kalau kita berusaha. Kita bodoh, kita ada harapan untuk jadi pandai kalau kita belajar. Macam tu. Itu nama qada muallaq, bergantung kepada usaha dan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa'anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadri." Maksudnya, kalaulah seseorang itu di kalangan kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, besar banyak lah tu, dia infakkan, nescaya Allah tidak menerimanya sehingga dia beriman dengan qadar. Okey, sehingga dia beriman bahawa sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita ni disuruh sebut, Nabi kata, bila berlaku, saya tak ingat matan hadis ni tapi lebih kurang ini ya, jangan seseorang itu sebut apabila berlaku sesuatu padanya, kalaulah aku buat macam ni dulu, kalau kata kalau aku tak buat macam ni, takkan berlaku benda ni. Tak usah sebut macam tu bila benda tu dah berlaku. Faham tu? Bawa kereta accident, kalaulah aku tak pergi pun tak apa. Kalau aku tak, jangan sebut macam tu. Sebaliknya kita sebut apa? Nabi kata qaddarallah. Tu zikir dia. Bila berlaku je pada kita, qaddarallah, Allah dah tentukan. Boleh? Mudah kan? Qaddarallah. Jadi hari ni satu zikir ya. Qaddarallah. Allahu a'lam. Cakap tu. Takut ni tengok. Ada soalan nak tanya? Tak nak Okey. Alhamdulillah. Semua pandai-pandai bijak semua faham. Kalau dulu-dulu orang untuk guru, dulu-dulu anak murid yang tak pernah tanya ni, dia bagi gelaran Al-Fahmi. Al-Fahmi. Kampung saya ada seorang mengaji di Mekah. Namanya Hashim. Jadi tok guru dia bagi gelaran Hashim Fahmi. Hashim Fahmi, kerana semuanya dia anggap. Dan tak pernah tanya apa-apa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.